Okey, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang dua jenis arus elektrik yang kamu kena tahu. Jadi, kalau kat sini ada AC, alternating current, DC adalah direct current lah. Sebenarnya makna dia kamu dah tahu sebenarnya. So, current dia punya arus dia, kadang pusing sebelah sini, kadang pusing sebelah sini. So, dia ada ulang alik. Kalau arus terus, seperti contoh bateri, dia akan lalu pada satu arah. So, ini kamu boleh tengok pada perbandingan gambar ni lah. Dan apa yang terjadi pada graf tersebut. Okay. So, kita ada arus ulang alik dan kita ada arus terus. So, arus ulang alik, dia punya voltan dia naik dan turun. Sebab apa? Sebab dia punya current dia, arus dia pun ulang alik juga. Manakala untuk arus yang bergerak pada satu arah adalah arus terus nama dia. Dan arus terus ialah voltan yang sama dan dia kekal positif. Okay, jadi beza dia, arus terus banyak digunakan untuk dan boleh dibawa ke mana-mana seperti sel kering, bateri dan sebagainya. Manakala arus alik lebih pada penggunaan dekat rumah lah. Right, jadi kita tengok video ni. Jadi pada suatu hari, ibu dia membacakan buku cerita sebelum tidur. Tiba-tiba lampu terpadam. Jadi ibu dia pergi mengambil sesuatu di dapur. Okey, dia bawa satu lampu suluk. Lalu anak dia bertanya, kenapa dekat kawasan luar ni dalam bilik dia gelap tapi lampu suluk ni menyala? Jadi mak dia menceritakan ini adalah arus terus sebab ada sel kering yang menghasilkan tenaga pada mentol dan ada suis. Okey, ni macam dia bergerak lah. Ini adalah arus terus. So, sumber bateri dia adalah bateri lah. Dan apa yang terhasilnya adalah mentol menyala. Okey, manakala arus ulang alik, arus yang melalui dekat rumah. Seperti mana ada dekat rumah kita lah. So, itu adalah arus ulang alik. Arus terus, dia melalui satu arah sahaja. Seperti mana yang ditunjukkan pada gambar ini. Okey. Arus alik mengubah arah aliran secara berkala. Arus terus mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, boleh nampak beza dia, arus terus dan juga arus ulang alik. So, kita terus pada bahagian slide yang seterusnya. So, apa beza arus ulang alik dengan arus terus? Arus ulang alik boleh menampung voltan yang tinggi, arus terus voltan yang rendah. Arus mengalir dalam dua hala, arus terus sehala sahaja. Voltan boleh dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan transformer. Transformer juga akan terangkan kemudian. Tapi yang penting, transformer fungsi dia adalah untuk menaikkan dan menurunkan voltan. So, apa fungsi menaikkan dan turunkan voltan? Sebab kita tak nak menghasilkan tenaga yang banyak. Contohnya daripada generator, daripada tempat tenaga dihasilkan kepada rumah kita. Tempat dia kan jauh. Jadi, dia nak kena ada transformer yang boleh menaikkan dan menurunkan. Supaya kita tak banyak tenaga yang hilang. So, tenaga yang rugi. So, sebab tu kena ada transformer. So, kebanyakannya digunakan untuk mesin berkuasa tinggi lah. Seperti mesin basuh, kipas, peti sejuk dan sebagainya. Jarang kita boleh tengok peti sejuk yang portable. Sebab peti sejuk ni banyak menggunakan tenaga. Sebab tu still kebanyakan peti sejuk masih lagi menggunakan wayar. Manakala arus terus dihasilkan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar atau dinamo jenis commutator. Dinamo ni adalah apabila kamu menggerakkan tu dia akan menghasilkan cahaya. Contohnya kalau zaman dulu kita ada guna basikal tau. Basikal tu dia ada dinamo. Bila orang tu kayuh laju, dia akan menghasilkan suatu cahaya. Jadi tak perlukan bateri. So, sel solar cikgu dah ajar kamu sebelum ni dalam bahagian sebelum-sebelumnya. Dan arus terus ni sangat sesuai digunakan untuk mesin berkuasa rendah. Seperti mesin pencukur, kereta kawalan, lampu sulur seperti dalam cerita tadi dan sebagainya. Dia untuk voltan rendah lah. Kalau kita nak guna rumah, nak
gunakan tenaga elektrik rumah menggunakan bateri, tak boleh lah. Itu memang tak boleh lah nak buat. Sebab arus terus ni sesuai untuk voltan yang rendah saja. Tapi bateri boleh lagi sekarang kan. So seperti mana yang kita dah tengok tadi, ulang-alik macam mana graf dia dan juga arus terus macam mana graf dia. So macam mana daripada bekalan arus elektrik ulang-alik berlaku ialah yang pertama, kamu tengok petunjuk dekat bawah ni kan. So dia start mula dengan A, sesen jana kuasa. Sesen jana kuasa dia daripada sumber yang kita dah belajar sebelum ni. Ada sumber yang boleh diperbaharui dengan tidak boleh diperbaharui. So daripada sesen jana kuasa tersebut, dia akan melalui bahagian B. B ni adalah sesen transformer. Apa yang berlaku transformer, dia akan menaikkan voltan tersebut. Sebab kalau dia tak naikkan voltan, bila sampai kat rumah, tinggal tenaga voltan sedikit dekat rumah. So dia kena naikkan voltan ni. Bila dia naikkan, dia akan melalui rangkaian grid nasional ataupun dia punya pencawang ni lah dekat rumah masing-masing kan, sebelum sampai kat rumah. So bila dah lalu bahagian C ni, dia akan lalu bahagian D, transformer injak turun. Maksudnya dia akan turunkan balik daripada kilovolt kepada beberapa ratus volt saja. Yang mana voltan ni sesuai lah untuk sampai ke rumah, sampai ke pejabat dan juga sampai kepada hospital. Dan juga melalui penyambungan injak turun ni, transformer, setelah dia turunkan dia punya voltan dia boleh dihantar kepada kilang-kilang yang tidak menggunakan tenaga yang banyak. So ini macam mana arus ulang-alik berlaku daripada tempat sumber elektrik kepada rumah kita. So hari ini kita nak menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Kamu dah belajar tentang sumber. Jadi apa objektif pembelajaran kita ialah kita nak menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Jadi ada beberapa contoh nanti yang kamu banyak gunakan dalam kehidupan seharian, seperti peti sejuk, seperti streka, seperti periuk nasi dan sebagainya. Dan apa kriteria kejayaan, apa yang kamu akan belajar tentang kamu dapat menyenaraikan 3 aspek reka bentuk. Dan juga 3 ciri dan kepentingan aspek keselamatan dalam reka bentuk dengan tepat. Dan terakhir ialah kamu dapat menghuraikan 6 jenis reka bentuk sambungan litar elektrik. So apa aspek, apa benda yang penting dalam kita nak reka bentuk barang elektrik? So itu masuk aspek. Jadi aspek dia, kalau kamu buka kamu punya periuk nasi, ada bahagian wiring dia, yang mana dia tak ditunjukkan. Jadi aspek litar peralatan elektrik yang kamu kena tahu, yang pertama, barang elektrik mestilah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Yang kedua adalah macam mana kedudukan peranti dalam litar. Dan yang tiga adalah macam mana sambungan litar dilakukan. So, tiga faktor ni sangat penting dalam kita membuat satu reka bentuk barang elektrik. Kenapa kebanyakan barang elektrik kita tak nampak wayar-wayar dia? Adalah untuk keselamatan. Apa kepentingan peranti? Apa maksud peranti itu? Dan apa maksud sambungan litar yang kita kena belajar untuk subjek ini? Okay, cikgu akan teruskan dalam video yang seterusnya.